Okay, selamat sejahtera semua. Hari ni cikgu akan ajar baru iaitu bab 4 buku catatan pertama. Okay, so hari ni objektif pembelajaran kita ada 5. Menjelaskan maksud buku catatan pertama, menyenaraikan jenis-jenis buku catatan pertama, lepas tu menerangkan kegunaan buku catatan pertama, menjelaskan tujuan penyediaan jurnal am. Lepas tu kita akan melakar dan menerangkan format jurnal am termasuk lajur portfolio. Okey. Okay, sebelum kita start, cikgu nak ulang kaji dulu kitaran perakaunan. Okay, ingat lagi tak kitaran perakaunan ni? Kita start dengan dokumen perniagaan kan. So, dokumen perniagaan ni kita dah belajar dalam bab 3. Okay, bab sebelum ni lah. So, sekarang ni kita masuk dalam bab 4. Okay, so yang seterusnya, ledger ni kita akan belajar dalam bab 5. Okay, seterusnya imbangan duga. Okay, ni bab 6. Okay, so seterusnya ni masuk dalam bab 7 sampai bab 9. Okay, ni semualah. Okay, di sini kalau perasan ada tertinggal satu iaitu pelarasan. Okay, pelarasan. Okay. Okay, so kita masuk kepada kita punya what key points. What key points ni macam definition lah, okay. Definition. Okay, buku catatan pertama ialah buku catatan asal yang merekod segala urus niaga perniagaan sebelum dipindahkan ke ledger. Okay, so bila kita dapat dokumen sumber, maksudnya adalah berlaku sesuatu urus niaga kan. Okay, so dokumen sumber ni akan ditulis, okay, dokumen sumber ni akan mewakili apa yang kita akan tulis di dalam buku catatan pertama lah. So, contohnya kita membeli inventory kan, inventory. So, kita akan tulis satu macam draft lah. Cikgu boleh kata dia macam satu draft. Okay, draft ni buku catatan asal lah. Okay, selepas kita dapat dokumen sumber tu, kita tulis dalam buku catatan pertama. Okay, lepas tu baru kita tulis di dalam ledger. Okay, ledger ni kita akan belajar dalam bab seterusnya nantilah, bab 5. Okay. Alright, next. Okay, jenis-jenis buku catatan pertama. Okay, jenis-jenis buku catatan pertama ada 3. 1, journal. Okay, journal. Lepas tu kita ada buku tunai. Okay, lepas tu kita ada buku tunai runcit. Okay, journal ni ada 2. Okay, journal ni buku catatan asal yang digunakan untuk merekod semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi dan tarikh. Okay, boleh tengok muka surat 96 dalam buku teks dia punya definition. Okay, sorry. Lepas tu buku tunai ialah buku yang merekodkan semua penerimaan dan pembayaran wang ataupun cek. Okey, pembayaran yang dibayar dengan tunai ataupun cek. Okey, so buku tunai. Buku tunai adalah pembayaran atau penerimaan dalam cek ataupun tunai lah. Okey, lepas tu buku tunai runcit adalah perbelanjaan syarikat tu. Okey, perbelanjaan syarikat tu yang kecil-kecil, barangan runcit lah kan. Perbelanjaan untuk barangan yang kecil-kecil. Okay, so dia akan tulis dalam buku tunai runcit. Right. Okay, next, objektif pembelajaran. Objektif pembelajaran, kita dah cover 2 objektif pembelajaran kita, iaitu menjelaskan maksud buku catatan pertama. Lepas tu kita juga dah menyenaraikan jenis-jenis buku catatan pertama. Okay. So, why key points? Okay, why key points ni adalah macam kegunaan dia lah. Okay. Ya Allah. Kegunaan dia.
kegunaan. Okay, kenapa kita kena guna buku catatan pertama? Okay, so buku catatan pertama akan meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan. Okay, dia akan sebab kita tulis masukkan ke dalam journal, bila berlaku urus niaga tu kita terus tulis di dalam journal. Okay, so macam masih fresh dalam otak kita apa yang berlaku di dalam urus niaga tu. So kesilapan dan ketinggalan tu akan jadi minimum lah. Okay, kita tulis dalam kalau kita dapat dokumen tu hari ni, kita tulis hari ni juga. Okay, so hari ni juga kita tulis draft tu. Okay. Yang kedua ialah alat kawalan dalam sistem merekodkan urus niaga. Okay. So apa yang berlaku, kesalahan ke apa ke, kita boleh rujuk balik. Okay. Kesalahan boleh rujuk balik. Okay. Boleh rujuk balik di dalam journal. Rujuk balik di dalam kita punya journal, buku catatan pertama lah. Okay. Okay, boleh faham tak? Right, objektif pembelajaran kita yang ketiga kita dah cover. Okay, yang ketiga kita dah cover menerangkan kegunaan buku catatan pertama. Okay, cikgu dah terangkan tadi. Okay, seterusnya kita akan tengok tujuan penyediaan jurnal am. Okay, so hari ni kita akan belajar tentang kita akan belajar specifically journal lah. Okay, journal, pasal journal. Okay, journal hari ni journal ada hari ni kita cuma akan fokus kepada journal am. Okay, journal ada dua, satu journal am, satu journal khas. Okay, journal am ni briefly dia adalah untuk catatkan urus niaga selain daripada jualan atau belian secara kredit. Okay, apa-apa yang selain daripada tu semua dicatatkan di dalam journal am. Okay, sebab jualan dan belian secara kredit ni ditulis di dalam journal khas. Okay, so journal khas ada journal jualan dengan journal belian. Okay, nanti kita belajar. So kita cuma fokus dengan journal am hari ni. Okay. Right, journal am. Journal am merekodkan semua urus niaga yang tidak boleh direkodkan dalam mana-mana buku catatan pertama yang lain. Okay, macam cikgu cakap tadi lah. Okay, biasanya selain daripada belian dan jualan. Okay. So, contoh urus niaga yang ditulis di dalam journal am ialah catatan pembukaan. Okay, catatan pembukaan ni adalah catatan bila kita nak bawa baki akhir last month ke this month. Okay, itu catatan pembukaan. Okay, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit. Okay, kalau belian dan jualan untuk aset bukan semasa ditulis di dalam journal am. Kalau dia berkaitan dengan perniagaan tu, contohnya dia beli inventory ke apa-apa, itu masuk dalam journal khas. Okay, seterusnya ambilan, lepas tu modal tambahan selain tunai dan bank, lepas tu catatan penutupan. Okay, so ini adalah lima urus niaga yang dicatatkan di bawah journal am. Okay, so kita dah cover yang keempat, menjelaskan tujuan penyediaan journal am. Okay.
Okay, so kita masuk dekat how key points. How key points ni adalah steps. Okay, macam mana kita nak lakar journal tu. Okay, so dia start dengan, okay, journal tu berbentuk jadual. Okay, jadual dia macam ni. Okay, isi ni ialah tarikh. Sekejap pen ni. Tarikh. Lepas tu seterusnya isi ni adalah butir. Okay. Seterusnya sini ialah folio. Sini debit dan sini kredit. Okay ya. So firstly kita akan tulis tarikh urus niaga kat sini, contohnya Disember 31 Disember 2020. Lepas tu kita akan tuliskan nama akaun yang didebitkan dan dikreditkan di bawah kolom butir ni. Contohnya akaun sini contohlah apa-apa akaun yang didebitkan. Lepas tu kita akan tulis apa-apa yang dikreditkan. Okay. So biasanya dia akan ambil jarak sikit lah untuk kredit ni. Macam ni. Ni ada jarak sikit. Okay. Lepas tu kita akan tulis penerangan ringkas berkaitan dengan journal ni lah. Contohnya kita akan tulis sini lah penerangannya. Penerangan. Okay. Lepas tu baru kita akan tulis rujukan halaman ledger di bawah kolom folio ni lah. Okay. Contohnya ledger 1. Contohnya ledger 1. Okay. Lepas tu kita akan tulis jumlah debit dan kredit. Okay. So jumlah debit dan kredit ni mesti sama tau. Okay. Contohnya akaun didebitkan adalah 500. Okay. Jumlah akaun kredit pun 500. Okay. So kita jumlahkan dua-dua ni. Sebelah sini 500. Sebelah sini pun 500. Okay. So kita dapat sama. Lepas tu kita akan tulis rujukan halaman 1 dalam jurnal am. Contohnya maksudnya jurnal ni kena ada rujukan dia juga. So sini kita buat rujukan number dia jurnal am JA1. Okay. So roughly macam ni lah bentuk dia. Okay. So dia sepatutnya di dalam bentuk jadual macam ni lah. Okay. Okay. Okay, roughly macam ni kita nak buat jurnal am. Okay. Cikgu nak bagi tips untuk kamu ingat macam mana satu akaun yang akan didebitkan, mana satu akaun yang akan dikreditkan. Okay. So, contoh urus niaga kan. Contoh urus niaga, contohnya belian, okay, belian barang niaga secara kredit. Okay ya. So kita tahu akaun yang terlibat ialah akaun inventory. Lepas tu secara kredit, maksudnya akaun belum bayar lah kan. Akaun belum bayar. Okay. So kita tahu belian barang niaga, inventory kita bertambah kan. Lepas tu kita punya secara kredit ABB kita pun bertambah. Okay, so dalam jadual ni kita tengok bahagian aset. Inventory ialah aset kan. Inventory ialah aset. So barang niaga bertambah. So aset bertambah. Penambahan kepada aset akan berlaku debit kepada akaun tersebut. Okay, so kita debit akaun inventory.
Selepas tu, akaun ABB ialah akaun liability kan. Okay, so penambahan kepada liability kita akan kreditkan. Okay, so kita akan debitkan inventory. Lepas tu kita akan kreditkan akaun belum bayar, akaun ABB. Okay, so macam tu. Penambahan kepada aset kita akan debitkan. Penambahan kepada liability kita akan kreditkan. Okay, dia terbalik. Aset dengan liability terbalik. Okay, lepas tu pengurangan aset kita akan kreditkan. Pengurangan kepada liability kita akan debitkan. Terbalik ya. Okay. Kalau contohnya kita ambil. Okay, contohnya ambilan barang niaga kan. Ambilan barang niaga. Okay, bila berlaku ambilan, okay, dua akaun yang terlibat kita tahu ambilan. Okay, ambilan ni ditolak di bawah equity pemilik. Okay. Ambilan ni akan mengurangkan equity pemilik. Kan? Mengurangkan equity pemilik. Lepas tu barang niaga pun berkurang jugalah sebab kita ambil kan. Kita ambil daripada perniagaan kita. Okay. So, tengok kat sini equity pemilik, pengurangan equity pemilik akan berlaku debit. Okay. Barang niaga berkurang. Okay, barang niaga berkurang. Maksudnya aset lah. Aset berkurang. Okay. Ialah kredit. Okay. So, apa yang berlaku kat sini ialah kita akan debitkan equity pemilik. Lepas tu kita akan kreditkan inventory. Okay. Ya, boleh faham ah? Okay. Cikgu nak ajar korang untuk relatekan jadual ni ke dalam kita punya formula persamaan perakaunan. So, formula persamaan perakaunan ialah persamaan perakaunan ialah aset formula persamaan perakaunan ialah aset sama dengan liability, okay, plus equity pemilik, okay, plus dengan hasil, okay, tolak dengan belanja kan. Okay. So, sebelah aset ni adalah debit tau. Okay. Sebelah sini ialah kredit. Okay. So, apa-apa penambahan kepada aset dia akan debitkan. Okay, apa-apa penambahan kepada liability, equity pemilik dengan belanja akan dikreditkan. Okay. Bukan belanja, hasil akan dikreditkan. Okay. Belanja, penambahan kepada belanja akan didebitkan. Sebab dalam kita punya formula ni dia ialah negatif. So bila dia negatif, bila dia pindah kat sini, dia jadi positif dekat sini. Okay, dia jadi positif belanja kat sini. Okay, so dia kalau berlaku penambahan kepada belanja, dia sebenarnya akan didebitkan. Okay, so basically
aset dengan belanja. Okay. Lepas tu liability plus equity pemilik plus hasil. Okay. So basically dia macam ni kan. So apa-apa yang kat sebelah sini bila berlaku penambahan dia akan ditambahkan. Bila berlaku di penambahan dia akan didebitkan. Sebelah sini bila berlaku sebelah yang ini, sebelah kanan ni, bila berlaku penambahan dia akan dikreditkan. Okay. Boleh nampak ah? Okay, boleh nampak lah. So tengok aset penambahan dia akan debit, pengurangan dia akan kredit, sama dengan belanja. Okay. Liability, equity pemilik dengan hasil, penambahan dia akan kreditkan. Okay. Pengurangan dia akan didebitkan. Okay. Boleh relate lah. Okay. Right. Yang bawah ni okay, asset ialah bila berlaku pertambahan kepada duit kita. Okay. Liability ialah bila berlaku pengurangan kepada duit kita. Okay. Lepas tu equity pemilik sentiasa sebelah kredit. Okay, kita tahu dah. Hasil akan menambahkan equity pemilik. Sebab tu dia ikut bila penambahan dia ikut equity pemilik punya debit credit lah. Okay, hasil ni dia akan ikut equity pemilik punya debit credit. Sebab dia sentiasa akan, kalau ada dia akan menambahkan equity pemilik. Lepas tu belanja dia akan mengurangkan equity pemilik. Okay. Boleh faham ah? Right. So kita masuk di dalam contoh 1, catatan pembukaan. Boleh tengok dalam buku teks contoh 1 muka surat 100. Okay, muka surat muka surat 100. Okay. Muka surat 100 kita tengok dia bagi memo kat situ. Kat situ ada memo. Memo ya. Okay, dalam memo tu dia tulis tarikh dia ialah 1 Mei 2016. Okay, tarikh dia 1 Mei 2016. Lepas tu dia ada tulis inventory berapa. Inventory dia ialah 2,650. Lepas tu tunai dia ialah 1,400. Lepas tu tunai di bank, kita ambil bank lah. Okay, bank 13,800. Lepas tu ABB dia ialah 1,650. Lepas tu model dia 16,200. 16,200. Okay, so ini apa yang maklumat di dalam memo kita. So dari memo ni kita akan transfer ke dalam journal am. Okay. Sebab tak muat, kita terpaksa padam balik ya. Okay. So kita start dengan buat dia punya jadual. Sini ialah apa tadi? Tarikh. Lepas tu sini butir. Sini ialah folio. Sini ialah debit. Sini ialah kredit. Okay. So dia bagi tahu tadi tarikh dia ialah 1 Mei 2016 kan. Okay. Lepas tu butir dia, apa kan yang didebitkan tadi? Inventory lah kan. Inventory
Okay. Lepas tu tunai. Lepas tu bank. Okay. So ini akaun yang didebitkan. Amount dia ialah 2,650, 1,400 dengan 13,800. Okay. So ini akaun didebitkan. Okay. Akaun yang dikreditkan ialah akaun belum bayar. Sorry. Akaun belum bayar 1,650. Lepas tu modal 16,200. 16,200. Okay. Alamak. Okay, panjang lagi bawah ni. Okay, lepas tu kita akan tulis dia punya penerangan. Penerangan kat sini, kita akan tulis asset, liability, modal pada tarikh ini. Okay. Tutup kurungan. Okay. Lepas tu baru kita buat jumlahkan. So sepatutnya jumlah dia samalah. 17,850, 17,850. Okay. Okay lah. Tulisan buruk sikit. Memang buruk pun. Sebab guna pen DIY. Okay. Next. Okay. Contoh kedua yang cikgu nak tunjukkan ni ialah untuk catatan penutupan hasil dan belanja. Okay. So, apa yang berlaku bila kita nak tutupkan akaun hasil dan belanja? Okay, contohnya lah. Dalam contoh 8 tu, dia punya contoh ialah pindahkan baki akaun. Okay. Baki akaun belian 45,600 ke dalam akaun perdagangan untung rugi. So, akaun belian akaun belian dia ada 45,600. Okay. Lepas tu ini kita nak pindahkan ke dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay. So ingat information ni. Okay, so macam mana kita nak pindahkan? Okay. Akaun belian ialah akaun belanja. Kan sebabnya kita akaun belian ialah akaun belanja. Astaghfirullah. Akaun belanja. Okay. Kenapa akaun tu akaun belanja? Sebab kita membeli sesuatu kan. So itu belanja kepada perniagaan tu.
Okay, so bila akaun belanja, penambahan kepada akaun belanja tambah ke tolak? Kredit ke debit? Penambahan kepada akaun belanja kita debit kan? Okay. Okay, so cikgu bagi contoh dalam bentuk lajur T. Ledger T, okay. Okay, ini adalah akaun belian. So, baki 4,600 tu dicatatkan di sebelah debit kan. Sebelah debit tu sebelah sini. Okay, 45,600 kan. Okay, 45,600 ni contohnya daripada perniagaan Ali. Okay, perniagaan Ali. Okay, so bila kita nak tutup akaun belian ni, kita kena seimbangkan sebelah ini, sebelah debit ni dengan sebelah kredit. Sebelah ni. So sekarang sini ada 45,600 kan. Okay, so macam mana kita nak seimbangkan, kita tambahlah sebelah kredit ni, 45,600 juga. Okay, so 45,600 ni kita akan catatkan, kita akan pindahkan dia. Okay, pindahkan dia dalam akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, so dia dikreditkan. Akaun belian dikreditkan untuk dipindahkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. So, sekarang ni laju T ni dah balance lah 45,600. Okay. So, dalam akaun perdagangan untung rugi, okay, ini akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, sebabkan di sebelah sini adalah di sebelah akaun belian ni adalah sebelah kredit. Okay, bila dia dipindahkan ke dalam akaun untung rugi, dia akan didebitkan. Okay, sebab catatan bergu kan. Satu kena ada debit, satu kena ada kredit. Okay, so kita akan tulis kat sini akaun, dekat sini ialah bahagian debit lah. Akaun belian 45,600. Okay, lama tak muat pula. Sekejap. Okay, so 45,600. Okay, so kita catatkan dalam akaun perdagangan untung rugi, akaun belian 45,600. Okay, so sekarang ni akaun belian kita dah ditutup. Dan dipindahkan ke dalam akaun perdagangan untung rugi. Okay, boleh faham ah? So, dalam kita punya journal, macam mana kita tulis ialah, okay, kita akan tulis, okay, buat jadual. Jadual dulu. Ya Allah. Okay. Astaghfirullahaladzim. Okay. Sini tarikh dia. Okay, dalam contoh tu dia tak tulis bila tarikh. Tapi pindahan akaun ni biasanya akan berlaku pada hujung bulan. So, kita tulislah 31 Disember, contohnya, 2020. Okay, lepas tu butir dia, yang tadi itulah yang kita dah tulis tadi. Butir dia tadi, bila kita nak pindahkan akaun belian, kita nak tutupkan, kita akan kreditkan akaun belian kan. Kita akan kreditkan akaun belian. Lepas tu, kita debitkan akaun perdagangan dan untung rugi. Okay, so satu debit, satu debit, satu kredit lah. Lepas tu sini ada folio dia, amount dia debit, sini kredit kat sini. Okay, so akan amount dia 45,600.
Untuk debit sama juga untuk kredit sebab mesti sama kan jumlah dia. Okay, folio dia kita akan tulis lah rujukan di dalam ledger. Contohnya ini ledger. Dia akan berada di dalam ledger belian 1, muka surat 1 contohnya. Okay, akaun penanganan untung rugi ni ialah penyata kewangan. So, dia tak ada dalam journal ledger. Okay, so kita buat penerangan kat sini. Penerangan dia ialah pindahkan simple je. Pindahan amount akaun daripada akaun belian ke akaun perdagangan dan untung rugi. Okey, tutup kurungan. So, sini kita jumlahkan, dia mesti sama. Okey. Okey, so macam tu. So, journal am ni macam tu. So, dia contohnya journal am muka surat 2. Rujukan dia. Okey, boleh faham tak? Tak faham, nanti cikgu terangkan balik ataupun boleh komen dekat bawah. Komen kat bawah. Nak perlu penjelasan apa, nanti cikgu akan bagi tengok lagi lah. Ajar lagi. Okay, so kita dah cover objektif pembelajaran kita yang terakhir. Melakar dan menerangkan format journal am termasuk lajur portfolio. Okay. Okay, so cikgu nak bagi tunjuk satu info tambahan ni. Nanti cikgu upload lah dekat ni kalau korang nak tengok. So, info tambahan ni adalah cikgu nak bagi tunjuk macam mana pelarasan yang dilakukan oleh auditor. Okay. Kalau akaun yang diorang audit tu ada salah. Okay, so diorang akan start dengan buat journal entry lah. Journal am lah. Okay, journal entry. Okay. Tak apalah, cikgu tunjuk lah. Sekejap. Okay, ini contoh journal entry adjustment. Okay. Journal entry adjustment yang auditor buat bila ada berlaku kesalahan di dalam akaun klien kita. Okay, klien apa? Kita tutup sebab kita menjaga kod etika perakaunan iaitu kerahsiaan. Okay, guys. Okay, so ni lah. Dia salah buat depreciation. Kena betulkan. Tapi ni bentuk dia lain sikit lah. So, sebab yang ini ada balance sheet dengan income statement. Okay. Dia debit atau kredit di bahagian balance sheet atau income statement. Korang tak perlu belajar yang itu. Kita belajar apa yang kita dah belajar tadi itu je. Right? Okay. Okay, lepas tu bila dah ada journal entry tu, barulah kita akan post di dalam general ledger macam ni. Okay, so ini bentuk general ledger di dalam company itulah. Tengok ni ada audit fee, dia kreditkan macam tu. Contohlah entries reverse. Macam tu. Boleh nampak lah description ni adalah butir. Okay, lepas tu debit credit. Laju portfolio ni yang ni. Reference. Sebelah description ni. Okay, sebelah kiri description ni adalah laju portfolio. Okay. Okay, lepas tu bila dah tulis dalam general ledger, baru dia akan post di dalam penyata kedudukan kewangan. So, ni lah bentuk penyata kedudukan kewangan. Okay. Ada fixed asset. Fixed asset adalah aset semasa lah. Kalau current asset adalah account, apa dia? Aset bukan semasa. Aset semasa. Current liability semasa. Okay. Right. Okay, so itu info tambahan. Lepas itu homework. Okay, cikgu akan post di dalam Google Classroom
So tengok je nanti. Right? Itu sahaja daripada cikgu. #stay safe ya everyone. Bye.